fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi hadhihi al-ummah aw fi ummati asyakku minhu khasfun wa maskhun aw qazfun fi ahli al-qadar. Adapun pada umat ini, ada pada umatku, yakni syak rawi, yang syak daripadanya itu akan berlaku 3 kejadian, 3 bala musibah yang menimpa kepada umat aku. Pertama, khasfun, ditelan dek bumi. Wa maskhun, diubah daripada rupa asal. Au qazfun, ataupun diturunkan hujan batu daripada langit akibat daripada pahaman ini. Ada 3 balak yang menunggu. Gempa, diubahnya rupa makhluk manusia ni. Dan yang ketiganya, hujan daripada langit berupa hujan yang membinasakan, yang datang daripada langit. Masalah 386, telan dek bumi. Bermula telan bumi, dihapuskan rupa asli dan dihujani dengan batu daripada langit, telah datang hadisnya yang menyebutkan tiadalah berlaku ke atas umat Muhammad. Oleh kerana Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi, maka tidak diturunkan azab seperti mana azab yang telah diturunkan kepada umat-umat yang terdahulu daripada kita. Maka pula hadis ini menyebutkan berupa 3 jenis azab. Nabi minta supaya kita ni tak dapat azab macam umat dulu-dulu. Allah makbulkan. Habis tu macam mana pula ni ustaz? Dalam hadis ni kata ada pula azab 3 ni. Seolah-olah berlawanan antara 2 hadis ni. Ulama menjawab, makna hadis tiada diturunkan azab ke atas umat Muhammad seperti azab Nabi dulu-dulu, ialah tiada diturunkan kena meratai semua. Bahkan yang kena adalah setengah-setengah tempat, atau pada setengah tempat tiada kena, dan pada setengah tempat dan beberapa takwil lagi. Nabi minta supaya kalau Allah nak turunkan azab, janganlah diturunkan azab macam umat Nabi Nuh, habis banjir. Allah makbul tak doa Nabi? Makbul. Tapi ada tak banjir sekarang? Ada tak? Ada. Semua kena ke? Tak. Kadang di China banjir, kadang di India banjir. Tempat kita tak kena. Kadang di Arab banjir, tempat kita tak kena. Dulu banjir di China ni punya teruk, tempat kita tak kena. Gempa bumi berlaku di Indonesia contohnya, di Sumatera, tempat kita tak kena. Macam itulah, bukan langsung tak ada. Ada. Tanah runtuh ada tak? Ada. Dia jadi dekat jalan nak pergi Cameron Highland, tanah runtuh. Kat Ian, kat Manjui tak jadi. Itulah bala Tuhan. Ulama kata bala yang Allah turun, dia tak turun merata, hanya setempat saja. Habis tu ustaz, yang penyakit sekarang ni semua kena macam mana? Satu dunia kena ni ustaz, apa cerita? Jadi bercanggah tak sekarang dengan hak Nabi kata, kalau turunkan balak satu dunia takkan kena. Sekarang ni semua kena tak? Satu dunia tak kena sekarang ni? Semua kena. Jadi bila semua kena, bercanggah tak dengan hadis Nabi? Bercanggah. Sebab tu saya kata kena siasat balik. Bala yang Allah turunkan, dia tak turun semua.
Tetapi kalau bala itu ciptaan manusia, boleh kena semua. Sebab ada satu kuasa yang lain yang buat benda itu. Boleh faham maksud saya Kak Som? Kalau Allah bagi denggi, agak-agak denggi bahagian mana yang kena? Manjui kena denggi. Ditapah kena wabak denggi? Tak kena. Wabak denggi menyerang Brazil, Amerika Syarikat tak kena. Dia bukan wabak denggi tu satu dunia kena denggi. Allah takkan buat macam tu. Nabi dah mohon doa. Habis tu yang berlaku sekarang ni, semua kena ni Ustaz. Semua tempat kena ni, satu dunia. Itu bukan wabak yang Allah bagi. Saya kata banyak kali dah, cuba siasat balik daripada mana datang ni. Kalau denggi datang daripada nyamuk, kalau malaria datang daripada nyamuk, kalau Ebola datang pada beruk, yang hak sekarang ni daripada mana? Seorang tak boleh bagi jawapan. Dulu kata pada kelawar, dia kata tak, bukan. Lepas tu kata pula daripada pasar babi pula, pasar beruk, pasar babi. Dia berkata tak ada apa, kami dah siasat tak ada. Habis tu daripada mana datang ni? Bukankah mungkin ada orang yang menciptakannya? Maka kalau nak selesaikan masalah ini, selesaikan daripada pangkal dia. Cari siapa yang membuatnya, cari dari situ, baru selesai. Macam kita dapat satu musibah, dapat penyakit, kita cari tak punca dia? Dapat. Makcik dapat apa? Kencing manis. Apa punca kencing manis makcik? Tak tahulah, makcik bukannya makan manis-manis. Makcik makan nasi. Makanlah sehari berapa kali? 8. Itulah punca dia. Memanglah makcik tak makan gula, tapi dalam nasi tu ada gula. Makcik tak boleh makan nasi banyak-banyak. Tak tahulah itu, tak ada gula pun, nasi je pun. Memanglah dia gula yang tersembunyi. Daripada makcik makan nasi, baik makcik makan gula. Maknanya kita tahu punca, baru dapat settle masalah. Macam paip bocor. Bila paip kita bocor, adakah kita nak tahan saja paip tu, air tu tahan timba ya? Inilah cara satu-satunya nak menyelamatkan air daripada tumpah. Kita tahan timba, agak-agak timba tu penuh tak? Penuh juga. Pi ambil pula tong pula. Inilah satu-satu caranya nak menghalang air daripada tumpah. Agak-agak bila nak selesai? Nak selesainya ialah cari di mana tempat paip tadi bocor, tukar paip dia, repair tang situ, hilanglah bocornya. Bukannya pergi tadahkan air yang terkeluar terpancuk daripada paip tadi, pergi tadah timba, lepas timba besen, lepas besen tong, lepas tong drum. Sampai bila tak selesai? Masalah yang kita buat sekarang ni macam tu. Balik kepada punca. Kenapa tak cari puncanya? Settlekan daripada situ. Baik, kemudian maka masalah 6 orang dan 6 macam orang yang kena laknat oleh Allah dan sekalian Nabi, sebagaimana tersebut dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kulli nabiyyin kana. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 orang yang telah aku laknat akan mereka, kerana Allah Ta'ala juga melaknatnya.
Demikian juga sekalian Nabi pun turut melaknat dan mengutuk mereka. Kata Nabi, ada 6 jenis orang yang aku laknat. Kenapa aku laknat? Sebab Allah pun mengutuk mereka. Malah sekalian para Nabi mengutuk mereka. Az-zaidu fi kitabillah. Yang pertama, orang yang menokok nambah pada kitab Allah. Sebab tu ada ajaran yang mengatakan Al-Quran ni tak cukup lagi, dia tambah lagi surah, dia tambah lagi juzuk. Ada jenis ajaran yang terpesong, dia kata Nabi Muhammad tak dapat habis lagi Al-Quran tu, maka mereka pun tambah lagi ayat Quran dan dikatakan ayat Quran padahal bukan ayat Quran. Ni golongan Syiah, ditokoknya Al-Quran lagi. Maka golongan ini dilaknat oleh Nabi, yakni benda yang tiada dalam kitab diada-adakannya. Seperti orang Yahudi menambah kitab Taurat, dibuang. Yang dia tak suka dia buang, kadang-kadang dipalsukan dia. Maka orang az-zaidu fi kitabillah, mereka ni dilaknat oleh Allah, oleh Nabi dan sekalian Rasul. Baik, yang kedua, wal mukadzibu biqadarillah. Yang kedua, daripada orang yang kena laknat itulah, iaitu orang yang tidak percaya dengan qadar Allah, malah mengingkari qadar Allah, dibilangnya takdir itu tidak ada. Orang ni juga dilaknat oleh Allah. Dia mengatakan Allah tidak mentakdirkan sesuatu. Macam tadilah, masuk dalam kelas berlaga dengan cermin pintu. Dah takdir Tuhan, nak kata apa? Kita keluar nanti kasut kita hilang, dah takdir. Cari merata, kasut bata, cari tak jumpa. Tunggu kok orang pinjam masuk dalam tandas, tak ada juga. Alhamdulillah, kasut aku orang ambil, gantikanlah kasut yang lebih baik daripada itu ya Allah. Itulah sifat orang beriman. Bukan dia maki babi, setan punya banyak kasut, kasut aku juga dia ambil. Haram tu. Mai hablah utara sikit, anak haram tu. Anak haram dia tu belum. Sabar, dah takdir nak kata hilang. Kaki ayam lah balik, pakai kasut lain pula datang, hilang lagi. Hei, toyol ke curi makcik, dah 2 kali hilang. Maka besok hari ketiga tak payah pakai kasut. Hilang tak? InsyaAllah tak hilang. Kalau hilang juga kaki tu, tak tahu nak apa lah. Kasut tak hilang, saya kaki makcik pula udah potong 2 Ustaz. Oh, bukannya susah. Takut kasut hilang, jangan pakai kasut. Takut laki kita menikah lain, jangan berlaki. Selesai masalah. Hidup kita senang je. Senang punya hidup kita, saya menyusahkan hidup kita.